Di sebalik segala yang berlaku di Timur Tengah ketika ini, terdapat satu kebenaran asas yang menerangkan mengapa keadaan menjadi seperti sekarang. Semasa saya menerangkan perkembangan terkini dalam episod hari ini, Anda juga akan melihatnya dengan jelas. Pada masa ini, semua tumpuan benar-benar terarah kepada Selat Hormuz. Tetapi kita juga berada di situ secara metafora. Kita sedang mengharungi laluan sempit antara apa yang telah dicapai sebelum gencatan senjata dan apa yang masih kita harapkan untuk dicapai. Di satu pihak terletaknya potensi besar yang dicipta oleh kejayaan ketenteraan dalam beberapa minggu yang lalu. Di pihak satu lagi pula, terdapat realiti tentang siapa yang kita hadapi dan ketidakpastian mengenai apa yang akan berlaku seterusnya. Situasi ini paling baik digambarkan oleh dua penganalisis yang saya temu bual dalam rancangan saya dalam bahasa Ibrani di Radio Galai Israel minggu ini. Dua orang yang pernah saya petik sebelum ini dan temu bual di sini dalam podcast ini, dan kedua-duanya mempunyai pandangan yang menarik, walaupun bertentangan mengenai peristiwa yang sedang berlaku. Yang pertama ialah Moshe Ashkenazi. Moshe melukiskan satu gambaran tentang sebuah rejim di Iran yang rapuh dari dalam, lemah, dan kehabisan masa. Pada pandangannya, Iran hari ini hanyalah sebuah cengkerang, sebuah negara yang sepatutnya boleh menjadi peneraju serantau, tetapi sebaliknya telah menjadi tebusan kepada segelintir elit kejam di negaranya. Dia menggambarkan penduduk yang berasa terpenjara, mendengar pemimpin mereka mengisytiharkan kemenangan, sedangkan mereka berjuang untuk keperluan asas seperti air. Dia berhujah bahawa kepimpinan rejim Iran kini lebih lemah berbanding sebelum ini, kekurangan pengalaman, autoriti, dan alat untuk menakut-nakutkan seperti yang pernah mereka miliki. Ashkenazi merujuk kepada pengasingan ekonomi, kejatuhan proksi Iran, ketidakmampuan untuk membina semula infrastruktur ketenteraan, dan semakin meningkatnya rasa tidak puas hati rakyat Iran biasa. Dia percaya rejim itu sedang terluka di setiap peringkat, dari segi ketenteraan, ekonomi, sosial, dan ancaman sebenar terhadap kelangsungannya kini datang dari dalam negara sendiri. Jika dahulu dia berpendapat rejim itu mungkin akan runtuh dalam tempoh 5 tahun, kini dia percaya jangka masanya boleh menjadi jauh lebih singkat. Tetapi ada satu sudut pandangan lagi, yaitu daripada Dr. Doron Madza. Beliau memberi amaran bahawa kemenangan taktikal tidak semestinya membawa kepada kejayaan strategik. Beliau membuat perbandingan dengan konflik-konflik terdahulu di Gaza, di mana Israel mencapai kemenangan taktikal yang jelas selama bertahun-tahun melalui penargetan pemimpin, pengeboman, dan penguasaan operasi dalam banyak pusingan konflik dengan Hamas. Namun begitu, kita tetap berdepan dengan bencana strategik pada 7 Oktober. Hujah beliau ialah Iran, seperti Hamas sebelum ini, telah belajar untuk mengeksploitasi kelemahan Barat. Madza menekankan 3 perkara utama. Pertama, peperangan ekonomi. Iran telah belajar untuk menggunakan kebergantungan Barat terhadap kestabilan ekonomi sebagai senjata, mencipta dilema yang menghadkan tindakan Amerika. Kedua, jurang budaya. Masyarakat Barat mengutamakan keselesaan dan kualiti hidup, manakala kepimpinan Iran sanggup menanggung kesusahan demi mengejar matlamat jangka panjang. Dan ketiga, apa yang beliau panggil sebagai sikap teragak-agak Amerika Syarikat. Walaupun dengan retorik yang tegas, Washington lebih memilih rundingan dan tekanan tentera laut berbanding tindakan operasi yang tegas. Dr. Madza berhujah bahawa memberi keutamaan kepada kemenangan taktikal secara kuantitatif, seperti memusnahkan infrastruktur, gagal diterjemahkan kepada keselamatan strategik jangka panjang, malah sering mewujudkan rasa selamat palsu yang mengabaikan ancaman kualitatif. Dan beliau menambah satu amaran yang tegas. Jeda semasa, strategi bertangguh ini memberi masa kepada Iran untuk berkumpul semula, membina semula, dan menyediakan kejutan mereka sendiri. Pendekatan ini beliau simpulkan membawa kepada kegagalan strategik apabila kejayaan taktikal segera tidak dapat menghalang tekanan ekonomi atau menangani ketabahan jangka panjang serta keupayaan operasi musuh. Jadi seperti yang kita lihat, di satu pihak, Moshe Ashkenazi menggambarkan sebuah rejim yang sedang runtuh dari dalam, terasing, lemah, dan kehabisan masa. Tetapi kemudian ada sudut pandangan lain daripada Dr. Madza yang memberi amaran bahawa Iran mempunyai sejarah panjang dalam menyerap serangan, mengambil kesempatan daripada keraguan-raguan, dan menggunakan masa untuk kelebihannya. Dua penganalisis, dua tafsiran yang sangat berbeza terhadap detik yang sama. Dan kita berada betul-betul di tengah-tengah, di selat sempit antara mereka, cuba memahami ke arah mana arus akan membawa kita. Tetapi di atas segalanya, terdapat Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, seorang pemimpin yang tidak mengikut peraturan yang dunia telah jangkakan daripada Barat. Tiada siapa tahu apa langkah tidak terduga yang Donald Trump simpan dan kemana semua ini akan membawa. Dia hanya ada satu matlamat,
apakah kepentingan terbaik Amerika Syarikat? Sebelum kita teruskan, saya ingin melihat secara ringkas peristiwa yang berlaku minggu ini dengan Iran, kerana ia memberikan konteks penting kepada dilema yang saya baru bincangkan. Pada hari Rabu, dilaporkan bahawa gencatan senjata mungkin akan dilanjutkan selama 2 minggu lagi. Walaupun dinafikan oleh juru cakap Rumah Putih, Pakistan sedang berusaha sedaya upaya supaya gencatan senjata berterusan walaupun Iran masih belum mengubah pendiriannya. Pada mulanya, pihak Iran telah menyekat Selat Hormuz sebagai langkah taktikal untuk memberi tekanan ekonomi ke atas Amerika Syarikat. Beliau membalas tindakan itu dengan sekatan penuh Amerika Syarikat ke atas selat tersebut, menjadikan ini satu langkah strategik yang sudah pun memberi kesan kepada situasi semasa. Dalam beberapa hari yang lalu, Iran telah mengemukakan satu set tuntutan baru untuk memulakan rundingan. Syarat-syarat yang dianggap tidak realistik oleh kebanyakan pihak, termasuk keperluan yang akan mengehadkan secara ketara aktiviti ketenteraan Amerika Syarikat dan serantau. Dalam mesyuarat Majlis Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu minggu ini, Iran menuntut pampasan daripada negara-negara Arab yang didakwa oleh Iran telah menyerang Iran. Nada tuntutan ini menunjukkan bahawa Tehran sedang cuba menunjukkan kekuatan walaupun sedang berdepan kelemahan ketika ini sambil memainkan peranan sebagai mangsa. Di mana kita pernah melihat perkara ini sebelum ini? Semua ini berlaku. Walaupun terdapat gencatan senjata, Iran tetap melancarkan serangan terhadap negara-negara Teluk Arab, melanggar persefahaman yang telah dicapai sebelum ini. Tindakan-tindakan ini hanyalah cubaan oleh Iran untuk memberi tekanan kepada kerajaan-kerajaan jiran dan memberi isyarat bahawa mereka masih mempunyai keupayaan untuk mengganggu kestabilan serantau. Iran juga mengenakan sekatan baharu terhadap laluan maritim di Selat Hormuz, mewujudkan ketidaktentuan untuk perkapalan komersial dan menimbulkan kebimbangan mengenai kebebasan pelayaran di salah satu laluan air terpenting di dunia. Tindakan ini menambah satu lagi lapisan ketegangan kepada situasi yang sudah pun tidak menentu dan ia mendorong Amerika Syarikat untuk mengambil tindakan serta mengawal kawasan tersebut. Secara diplomatik, terdapat rundingan di Pakistan yang bertujuan untuk meneroka saluran yang mungkin untuk meredakan ketegangan. Rundingan gencatan senjata minggu ini telah gagal. Delegasi Amerika Syarikat keluar dengan rasa kecewa dan mereka menyatakan bahawa Iran tidak fleksibel serta enggan berbincang secara serius mengenai isu-isu keselamatan utama. Tiada apa-apa yang baru di situ. Kegagalan mesyuarat itu menekankan betapa jauhnya jurang yang masih wujud antara kedua-dua pihak. Sekarang mereka kembali untuk usaha terakhir pada hujung minggu ini. Secara keseluruhan, perkembangan ini menggambarkan sebuah rejim yang pada masa yang sama menunjukkan sikap berkeras, menguji batasan, dan cuba membentuk naratif. Walaupun sedang berdepan tekanan dalaman dan luaran yang semakin meningkat, semuanya menambah keyakinan mereka bahawa masa berpihak kepada mereka dan mereka mengawal takdir mereka sendiri. Sementara dunia memberi tumpuan kepada rundingan dengan Iran dan peristiwa di sana, situasi dengan Hizbullah di Lubnan terus berkembang. Sepanjang minggu lalu, Israel telah memperhebat serangannya ke atas kubu kuat Hizbullah, menyasarkan pusat arahan, infrastruktur roket, dan hub logistik. Pada masa yang sama, operasi darat dan udara Israel terus menolak pasukan Hizbullah ke utara Sungai Litani dan mewujudkan apa yang digambarkan oleh pegawai Israel sebagai zon penampan yang berfungsi yang direka untuk mengurangkan ancaman kepada komuniti di utara Israel. Iran menambah satu lagi lapisan kerumitan dengan tindakan ini. Sebagai sebahagian daripada syaratnya untuk memasuki rundingan gencatan senjata, Tehran menuntut agar Israel menghentikan operasinya di Lubnan sekaligus mengaitkan front Hizbullah dengan rundingan serantau yang lebih luas. Ini tidak lebih daripada satu cubaan untuk melindungi Hizbullah daripada kerugian selanjutnya dan mengukuhkan semula pengaruh Iran ke atas kerangka rundingan. Walaupun begitu, Israel bersetuju untuk mengambil bahagian dalam rundingan damai, bukan rundingan gencatan senjata. Ini adalah perbezaan utama dengan kerajaan Lubnan di Washington, D.C. Dalam pusingan pertama yang diadakan minggu ini, Duta Israel ke Amerika Serikat, Yael Leiter, kedengaran sangat optimis. Beliau bercakap tentang kesediaan untuk meneroka saluran diplomatik dan bahawa, saya petik, kerajaan Lubnan telah menjelaskan bahawa mereka tidak lagi akan dikuasai oleh Hizbullah dan bahawa Iran telah dilemahkan. Hezbollah telah dilemahkan dengan ketara. Leiter menambah bahawa ini adalah satu peluang. Baiklah, kita akan lihat. Hamas, sementara itu, sekali lagi mengumumkan bahawa mereka tidak akan melucutkan senjata. Melucutkan senjata kumpulan pengganas itu adalah sebahagian daripada perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada bulan Oktober. Tetapi sejak itu, Hamas berulang kali menyatakan bahawa mereka tidak akan menyerahkan senjata mereka. Tarikh akhir yang ditetapkan oleh Lembaga Keamanan yang dilantik oleh Trump untuk Hamas bersetuju dengan cadangan pelucutan senjata telah tamat. Tarikh akhir itu memerlukan kumpulan pengganas tersebut menerima rancangan itu pada penghujung minggu lalu.
Dan bagaimana pula PBB dan kerajaan-kerajaan Eropah bertindak balas terhadap perkara ini dengan meningkatkan kritikan terhadap Israel. Beberapa negara EU secara terbuka telah menggesa Israel untuk mengurangkan operasinya, memberi amaran tentang ketidakstabilan serantau dan kebimbangan kemanusiaan. Itali malah mengumumkan penghentian kerjasama ketenteraan dengan Israel. Bagaimana kita hendak menghadapi perkara itu? Tekanan ini memuncak apabila Prancis menawarkan diri untuk menjadi orang tengah antara Israel dan Lubnan, namun tawaran itu akhirnya ditolak oleh Israel dengan alasan kebimbangan terhadap sikap berkecuali dan keberkesanan. Dan kemudian ada Turki. Pejabat Pendakwa Raya Awam Istanbul telah memfailkan pertuduhan yang meluas hujung minggu lalu terhadap 35 pegawai kanan Israel yang diketuai oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkaitan dengan rampasan armada Samud oleh tentera laut Israel yang menuju ke Gaza pada Oktober tahun lalu. Pendakwa Raya di Turki sedang menuntut hukuman berat, termasuk penjara seumur hidup, serta hukuman penjara yang panjang antara lebih 1.100 hingga lebih 4.500 tahun untuk para pemimpin Israel. Pegawai Turki juga telah meningkatkan retorik mereka dengan ketara, dan mereka mengeluarkan amaran keras terhadap tindakan Israel di Lubnan, menggambarkannya sebagai tidak boleh diterima, serta mengancam untuk menggunakan kekerasan dan bahkan menceroboh Israel jika operasi kami diteruskan. Kenyataan-kenyataan ini telah menambah satu lagi lapisan ketegangan diplomatik kepada landscape serantau yang sudah pun penuh dengan pelbagai isu. Secara keseluruhan, kita dapat melihat perkara ini. Sementara Iran sedang bermanuver secara diplomatik dan ketenteraan, Barisan Utara telah menjadi tumpuan tekanan antarabangsa, aksi-aksi serantau, dan kepentingan yang bersaing yang semuanya bertumpu kepada konfrontasi Israel dengan Hizbullah. Ia agak melucukan apabila Anda memikirkan tentang pihak-pihak ini yang cuba melibatkan diri dalam proses ini dan bagaimana rekod pencapaian mereka sebenarnya. Pertama sekali, mari kita lihat Pakistan yang telah meletakkan dirinya sebagai orang tengah. Ini adalah sebuah republik Islam nuklear yang terperangkap dalam konflik berdekad-dekad dengan India, salah satu sekutu terdekat Israel dan Amerika. Pakistan ialah sebuah negara yang telah melakukan genosid terhadap rakyat Bengali yang nampaknya tidak diendahkan oleh mana-mana NGO antarabangsa. Mereka melindungi Osama bin Laden yang nampaknya tidak mengganggu sesiapapun dan bergelut untuk menguruskan krisis dalaman mereka sendiri. Namun begitu, inilah negara yang cuba menjadi perantara rundingan dalam salah satu konflik paling sensitif di Timur Tengah. Kemudian Turki, sebuah negara yang menduduki Cyprus Utara. Ia mengawal wilayah Kurdi dengan kekerasan dan terus menafikan genosid Armenia yang mereka lakukan. Dan sekarang mereka memberi ceramah kepada Israel tentang morality dan mengancam untuk menyerang kami. Ia adalah kerajaan yang memaksa Islamisasi di dalam negara, tetapi bercakap tentang hak asasi manusia di luar negara. Kemunafikan itu memang luar biasa. Dan akhirnya, Perancis. Presiden Macron telah berulang kali bertelagah dengan Israel dan juga dengan Amerika Syarikat, namun kini beliau menuntut peranan utama di Lubnan. Tetapi seorang pemimpin yang mengenakan sekatan senjata, menghalang penerbangan bekalan ketenteraan, dan mengecam operasi Israel secara keseluruhan, tidak boleh mengharapkan untuk diterima sebagai orang tengah yang neutral. Beberapa minggu lalu, Perancis enggan membenarkan pesawat tentera Amerika Syarikat yang membawa bekalan ke Israel melintasi ruang udaranya. Itu bukanlah tingkah laku sebuah negara yang ingin meletakkan dirinya sebagai orang tengah yang jujur. Dan rekod Perancis di Lubnan sudah cukup jelas. Di bawah pengawasan pasukan Unifil Prancis, senjata Hizbullah meningkat daripada 15.000 roket selepas Perang Lubnan kedua kepada ratusan ribu hari ini. Termasuk drone dan sistem pertahanan udara. Peningkatan 10 kali ganda di bawah pengawasan pasukan yang kini meminta untuk mengetuai rundingan. Penggulas Israel, Amir Whitman, mempunyai pandangan menarik mengenai situasi dengan Prancis. Whitman menunjukkan bahwa dalam operasi ketenteraan Israel di Lubnan, lebih daripada 250 pengganas Hizbullah telah dihapuskan. Hampir tiada orang awam yang tidak terlibat cedera. Dan peratusan ahli Hezbollah dalam kalangan mangsa adalah jauh melebihi 80%. Mengikut setiap piawaian operasi, ia adalah satu kejayaan luar biasa dalam mengehadkan korban orang awam. Namun, kebanyakan media Eropah menggambarkannya seolah-olah Israel telah menyerang orang yang tidak bersalah. Dan Presiden Prancis, tulisnya, mengulangi gambaran itu walaupun mengetahui fakta sebenar. Whitman berhujah bahwa ini bukan satu kesilapan. Ia adalah satu penyelewengan yang disengajakan yang diulang oleh saluran utama Eropah. Prancis hanya ada satu tugas, yaitu membina kepercayaan.
Sebaliknya, ia menyekat senjata pada waktu pagi, memutarbelitkan tindakan Israel pada waktu petang, dan kemudian meminta untuk menjadi orang tengah pada waktu malam. Ade akan berkata, bukan saya tentunya, bahwa ini adalah contoh utama sindrom pasangan yang didera. Dan ini membawa saya kembali kepada kenyataan pembukaan saya. Isu yang lebih mendalam yang mengaitkan segala yang telah kita bincangkan setakat ini. Manuver Iran, peningkatan ketegangan oleh Hizbullah, kemunafikan diplomatik Pakistan, Turki, dan Prancis, serta tekanan yang datang dari Eropa. Di sebalik semua ini terdapat satu kebenaran asas tentang Barat hari ini, sesuatu yang pernah saya nyatakan sebelum ini. Israel sedang berjuang seperti sebuah negara yang telah terluka hingga ke akar umbinya. Sebuah negara yang melihat ibu bapa dan bayi dibunuh, wanita diserang, keluarga hancur. Dan sebagai tindak balas, Israel menjadi sebuah negara yang berani seperti singa. Sebuah negara yang menggoncang musuh-musuhnya, yang dahagakan kemenangan mutlak, yang memahami kejelasan moral, bukan sekadar slogan, tetapi sebagai realiti yang dialami. Sebuah negara di mana musuh-musuhnya hidup, seolah-olah ada jam pasir yang sentiasa menghitung di atas kepala mereka, kerana setiap hari biasa di Israel menjadi satu lagi bab dalam kisah peperangan yang sedang ditulis saat demi saat. Dan apakah inti kekuatan ini? Ia adalah kesanggupan kita untuk meninggalkan seluruh kehidupan, keluarga kita, pekerjaan, keselesaan, memakai uniform, mengambil senjata, dan bersedia untuk mengorbankan segalanya. Ia adalah keupayaan untuk memanggil musuh dengan namanya, kembali kepada konsep asas pertahanan, kemenangan, mempertahankan kedudukan, melindungi tanah air. Ia adalah keupayaan untuk terus bertahan walaupun hari bertukar menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun. Apabila anak-anak membesar tanpa ayah di rumah, apabila perniagaan runtuh karena pemiliknya sedang bertugas. Dan kita tetap terus marah, sehingga misi selesai. Ini adalah sesuatu yang Barat tidak lagi faham, kerana tiada negara Barat hari ini yang sanggup melaburkan usaha sedemikian untuk membuat pengorbanan itu atau menanggung kos yang dituntut oleh peperangan sebenar. Konflik semasa dengan Iran telah menjadikannya sangat jelas. Puluhan tahun individualisme telah melahirkan satu generasi di seluruh Barat yang tidak boleh atau tidak mahu berkhidmat, berjuang, atau mempertahankan negara mereka sendiri. Ramai yang telah lupa bagaimana rupa peperangan, lupa bahawa dunia ini bukanlah tempat yang selamat dan stabil seperti yang mereka bayangkan semasa membesar. Lihatlah golongan muda di Eropah, Sepanyol, Perancis, Jerman, Itali, Britain yang suatu ketika dahulu hebat, begitu juga di Australia dan Kanada. Bolehkah sesiapa benar-benar membayangkan mereka sanggup mempertaruhkan nyawa dengan memakai uniform, mengendalikan kereta kebal, berlatih untuk pertempuran bandar, berlari ke tempat perlindungan ketika diserang peluru berpandu? Jurangnya jelas. Di Barat yang selesa, peperangan adalah sesuatu dari masa lalu yang jauh, sesuatu yang hanya terdapat dalam buku sejarah, bukan dalam realiti mereka. Malah di Amerika, dengan tentera sukarela terkuat di dunia, Presiden mesti sentiasa berdepan pertarungan politik dengan media dan pendapat umum, semata-mata untuk mewajarkan operasi di Iran. Barat berperan secara berperi kemanusiaan, bukan secara habis-habisan. Dan itulah sebabnya kemenangan mengambil masa 10 kali lebih lama. Itulah sebabnya terdapat gencatan senjata, jeda, dan koridor kemanusiaan. Barat tidak dapat menerima kebenaran. Seperti yang Anda lihat, ia bukan hanya mengenai Iran. Ia bukan hanya mengenai Lubnan. Ia bukan hanya mengenai Israel. Ia mengenai Barat. Dan Barat, dengan segala kuasa, kekayaan, dan institusinya, entah bagaimana masih sukar untuk mempertahankan dirinya sendiri. Barat yang teragak-agak apabila berdepan dengan pencerobohan yang meragui sekutunya sendiri, memberi syarahan tentang moral kepada orang lain sambil memperkuatkan pemerintahan diktator yang gagal dan sengsara yang secara terbuka berusaha untuk melemahkannya. Paradoks ini sungguh menakjubkan. Negara-negara yang paling ragu untuk mempertahankan diri sendiri adalah yang paling cepat mengecam mereka yang berbuat demikian. Dan untuk menambah makna dalam kehidupan mereka yang kosong, ramai di negara-negara Barat ini mencari isu sosial untuk menunjuk-nunjuk moral. Cuaca tidaklah seteruk yang mereka beri amaran, jadi diktator keadilan sosial yang lemah ini menumpukan perhatian kepada Israel. Tiada apa yang menggambarkan percanggahan ini dengan lebih jelas daripada apa yang sedang kita lihat sekarang, yaitu sebuah flotila baharu yang menuju ke Gaza. Sebuah flotila yang terdiri daripada aktivis-aktivis dari negara-negara yang enggan menghadapi ancaman mereka sendiri, yang takut dengan idea peperangan, yang mengelak daripada memikul tanggung jawab terhadap keselamatan mereka sendiri.
Namun entah bagaimana mereka sentiasa bersemangat untuk menentang Israel, mengecam Israel dan secara sedar serta bersemangat berpihak kepada organisasi yang memanipulasi, menipu dan memperalatkan bahasa kemanusiaan untuk kepentingan mereka sendiri. 39 bot yang membawa lebih daripada 300 orang telah berlepas dari Barcelona dengan kapal-kapal tambahan dan peserta lain menyertai konvoi di pelabuhan sepanjang laluan tersebut. Penganjur berkata bahawa flotila itu dijangka akan berkembang kepada lebih daripada 80 bot dan sekitar 1,000 peserta. Flotila global sumut menghimpunkan aktivis, pekerja bantuan dan penyokong antarabangsa yang mengatakan bahawa objektif mereka bukan untuk menghantar bantuan secara langsung, tetapi untuk mencabar sekatan yang menurut mereka telah menghalang organisasi kemanusiaan daripada beroperasi di Gaza. Dan memang boleh difahami mengapa mereka mengambil langkah ini apabila melihat keadaan yang dihadapi oleh penduduk Gaza. Kelaparan seperti yang anda lihat dalam video ini dan kengerian yang dikongsi di laman-laman web serta beban yang ditanggung oleh kaki tangan perubatan. Keadaan begitu teruk, mereka terpaksa mereka-reka kejadian. Dan seperti yang anda lihat, semuanya boleh didapati di media sosial. Orang Arab, mereka tidak menyembunyikannya. Namun golongan yang berpura-pura memperjuangkan keadilan sosial terus menyebarkan pembohongan itu. Flotila dalam perjalanan dan tumpuan diberikan kepada Gaza dan penderitaan sambil menafikan realiti kehidupan mereka di sana, inilah pembohongan harian yang dibina atas pembohongan sejarah. Sekarang, saya tidak menafikan bahawa memang ada kawasan di Gaza yang telah musnah. Memang ada. Ia adalah akibat yang perlu daripada perang ini. Israel terpaksa membongkar infrastruktur ketenteraan Hamas yang dibina selama 20 tahun. Sebuah infrastruktur yang sengaja dibina di dalam kawasan kejiranan orang awam, sekolah, hospital, dan blok apartemen. Hampir di setiap rumah terdapat laluan keterowong. Di bilik kanak-kanak terdapat simpanan senjata. Belum lagi salinan Mein Kampf yang ditemui di rumah-rumah ini. Israel memastikan orang awam dipindahkan ke kawasan lain demi keselamatan mereka. Itulah realiti di lapangan. Tetapi aktivis flotila tidak pernah bercakap tentang apa yang sebenarnya berlaku. Hamas sudah pun membina semula infrastruktur pengganas mereka di kawasan yang sama di mana orang awam mereka dipindahkan. Orang akan sangka jika aktivis-aktivis ini benar-benar mengambil berat tentang rakyat di Gaza, mereka akan memberi amaran kepada mereka. Bukan mendukung dakwaan genosid palsu, tetapi benar-benar mengambil berat tentang orang-orang ini. Beritahu mereka tentang apa yang berlaku apabila Hamas bersembunyi di kalangan orang awam. Beritahu mereka, atau sekurang-kurangnya ingatkan mereka, bagaimana kitaran ini berakhir setiap kali. Tapi tidak sebaliknya, daripada melakukan sesuatu yang mungkin boleh menyelamatkan nyawa, mereka lebih suka menunjuk-nunjuk kebaikan dari atas dek kapal. Kerana tiada perubahan asas. Konflik dengan orang Arab di sini sebenarnya tidak pernah berkaitan dengan penjajahan. Ia tidak pernah berkaitan dengan sempadan. Ia tidak pernah berkaitan dengan tanah. Ia sentiasa berkaitan dengan sesuatu yang lebih mendalam. Penolakan mutlak oleh Islam terhadap mana-mana kaum yang enggan tunduk kepada mereka. Keseluruhan konsep Islam adalah penaklukan dan penundukan terhadap golongan yang tidak beriman, yaitu golongan kafir. Dan oleh itu, secara sejarahnya, mereka menindas setiap golongan minoriti dan setiap komuniti bukan Islam di wilayah yang mereka takluk di luar semenanjung Arab. Kewujudan Israel, dan lebih-lebih lagi, keupayaan Israel untuk mempertahankan dirinya mencabar pandangan dunia itu. Ia bertentangan dengannya, ia membuktikan pandangan itu salah. Jadi, satu naratif telah dicipta. Naratif yang dibungkus dengan cara yang menarik minat penonton barat yang tidak lagi memahami peperangan, pengorbanan, atau kos mempertahankan sebuah negara. Dan naratif itu kini digunakan untuk memanipulasi mereka. Jadi, armada itu menjadi satu simbol, bukan simbol keprihatinan kemanusiaan, tetapi simbol kekeliruan barat yang lebih mendalam. Barat yang menolak untuk mempertahankan diri sendiri, tetapi dengan mudah mengecam mereka yang mempertahankan diri. Barat yang mengelak daripada berdepan dengan ancaman sebenar, tetapi tergesa-gesa menerima cerita yang sesuai dengan fantasi moral mereka. Dan Barat masih enggan untuk memahami. Sepanjang 30 bulan yang lalu, isu Gaza menjadi pintu masuk, alasan bagi kumpulan pendatang Muslim yang ramai di bandar-bandar Barat untuk turun ke jalanan Anda. Apa yang bermula sebagai demonstrasi untuk Gaza di jalan-jalan bandar Barat dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lebih luas, perhimpunan yang berpusat pada identiti Islam, seruan untuk negara Islam yang bersatu, dan rayuan terbuka agar orang ramai bangkit. Perang di sini akan berakhir, tetapi mobilisasi yang dicipta oleh gerakan-gerakan itu di ibu kota Barat itu tidak akan hilang begitu sahaja. Dan persoalan yang perlu ditanya oleh Barat kepada diri sendiri adalah mudah.
Siapa yang Anda fikir tenaga itu akan ditujukan selepas ini? Ya, orang Yahudi akan sentiasa menjadi sasaran pertama. Sejarah telah membuktikannya berulang kali. Tetapi itu bukanlah matlamat akhir. Ia hanyalah permulaan. Dan konfrontasi sebenar sentiasa berlaku dengan masyarakat yang lebih luas, dengan sesiapa sahaja yang tidak berkongsi ideologi mereka, pandangan dunia mereka, atau kerangka agama mereka. Mereka bermula dengan golongan Saturday People, tetapi kemudian akan beralih kepada apa yang mereka panggil golongan Sunday People. Dan itu bermakna sasaran seterusnya ialah orang yang tidak percaya, orang luar, orang barat sekular yang menganggap pluralisme dan toleransi adalah nilai sejagat. Sebenarnya tidak. Dan barat akan belajar melalui pengalaman pahit. Selama berabad-abad, cita-cita peluasan Islam di Eropa dihentikan dengan kekuatan dan tentera. Tetapi apabila mereka sedar bahawa keinginan untuk menakluki Eropa secara ketenteraan tidak mungkin tercapai, satu strategi yang berbeza telah muncul, yaitu strategi demografi, budaya, dan ideologi. Barat telah membuka jalan untuk mereka. Migrasi menjadi barisan hadapan yang baharu. Dan kepercayaan terhadap penaklukan agama tidak pernah hilang. Ia hanya menyesuaikan diri. Apa yang kita lihat sekarang adalah hasil daripada proses yang panjang, satu gerakan Islam yang bermobilisasi, yakin, dan bertenaga di dalam masyarakat Barat. Satu gerakan yang telah belajar bagaimana menggunakan kebebasan Barat untuk memajukan matlamat yang pada asasnya bertentangan dengan nilai-nilai Barat. Dan Barat masih belum menyadarinya. Atau lebih teruk lagi, ia menyadarinya tetapi memilih untuk berpaling. Sebab tengok orang Yahudi. Dan tentang orang Yahudi pula, minggu ini kita memperingati hari peringatan Holocaust. Dan setiap tahun ia memaksa kita untuk menghadapi satu kebenaran yang menyakitkan. Sentiasa ada mereka, malah di kalangan kita sendiri, yang lupa. Mereka yang mengabaikan pengajaran yang tertulis dalam sejarah kita dengan darah. Mereka yang masih percaya bahwa dunia menggunakan peraturan yang sama terhadap orang Yahudi seperti yang digunakan kepada orang lain. Tetapi kita diingatkan setiap hari bahwa ia tidak begitu. Kini, melalui telepon, tablet, dan skrin komputer kita, kita melihat contoh harian tentang kepalsuan, pembohongan, fitnah, keterlaluan yang disebarkan tentang kita, dan keseronokan yang dinikmati oleh generasi terdahulu dalam merendahkan maruah kita. Tiada siapa yang benar-benar peduli tentang mereka yang lemah dan dianiaya. Walaupun dunia jarang sekali menghulurkan bantuan kepada yang tertindas, entah bagaimana ia sentiasa mempunyai tenaga yang tidak berkesudahan apabila melibatkan kecaman terhadap orang Yahudi. Mereka sentiasa mencari cara baru untuk menindas kami. Dan jangan beritahu saya bahawa mereka menyokong rakyat Gaza, orang Arab yang menggelarkan diri mereka sebagai rakyat Palestin, kononnya kerana prihatin terhadap golongan yang tertindas. Mereka ini bukan golongan minoriti yang ditindas atau dianiaya. Mereka adalah sebahagian daripada dunia Arab dan Islam yang berjumlah 1 bilion orang, tersebar di jutaan batu persegi, disokong oleh sumber keuangan yang sangat besar dan diperkukuhkan oleh saluran media yang dibiayai oleh kepentingan yang sama. Mereka telah menjadi alat yang digunakan oleh kuasa-kuasa yang ingin melemahkan Barat dan menggugat kestabilan Amerika Syarikat dari dalam. Dan Israel menjadi penghalang mereka. Israel yang kuat, bertekad dan berkemampuan tidak selari dengan imej dan naratif yang telah wujud lebih 2000 tahun. Mereka telah mencuba segala-galanya untuk melemahkan keupayaan kita mempertahankan diri. Mereka memperalatkan undang-undang antarabangsa, mengatur kempen fitnah dengan liputan media yang berat sebelah. Mereka menyajikan fitnah sebagai fakta, kemudian mengesahkannya melalui NGO dan badan antarabangsa. Ini kini diperburukan lagi dengan kebangkitan semula permusuhan teologi Kristian terhadap orang Yahudi yang telah lama wujud dan kini tersebar dengan pantas melalui media sosial. Bagi para pengkritik ini, kewujudan kembalinya orang Yahudi sendiri adalah satu percanggahan dengan kepercayaan agama mereka, memaksa mereka menolak sepenuhnya kesahihan negara Israel. Jadi, kebencian tertua di dunia ini kembali muncul, dibungkus semula, diberi tujuan baru, dan digunakan sekali lagi untuk menghasut, menggerakkan, dan membakar semangat. Kerana masih ada mereka yang tidak dapat menerima bahawa bangsa Yahudi bukan lagi bangsa yang tidak berdaya, bukan lagi bangsa tanpa negara, dan bukan lagi bergantung kepada belas kasihan orang lain. Mereka menyerang kami pada 7 Oktober. Mereka meraihkan apa yang mereka sangka akan menjadi kejatuhan kami. Itulah rancangan mereka. Cuma kali ini, orang Yahudi dapat mempertahankan diri mereka sendiri. Kali ini, menyerang kami ada harganya. Selepas Israel berundur dari Lubnan pada tahun 2000, satu lagi penyerahan wilayah yang dibuat dengan harapan untuk mencapai keamanan. Pemimpin Hizbullah pada masa itu, Hassan Nasrallah, berdiri di sebuah stadium di Bin Shebael
dan mengisytiharkan bahwa Israel tidak lebih daripada sesawang labah-labah, lemah dan sedia untuk runtuh. Organisasinya turut serta dalam serangan pada 7 Oktober. Nasrallah yang lantang itu telah terbunuh pada September 2024 oleh tentera udara daripada sesawang labah-labah yang sama. Dan stadium tempat dia menyampaikan ucapan itu kini hanya tinggal runtuhan. Inilah yang terjadi kepada mereka yang masih percaya bahwa orang Yahudi adalah kaum yang lemah dan tidak berdaya seperti yang pernah mereka seksa dahulu. Kerana kini kami sudah pulang ke tanah air kami. Ya, di tanah yang dijanjikan kepada kami 3.000 tahun yang lalu. Ya, dengan ekonomi serta kekuatan dan keupayaan yang tidak dapat dibayangkan. Dan ya, dengan pengaruh serantau dan kini pengaruh global. Dengan keupayaan dan kehendak untuk menghapuskan sebarang ancaman yang timbul terhadap kita, bukan kerana dendam, tetapi kerana kita tahu apa yang akan berlaku kepada kita jika kita tidak berbuat demikian. Jadi ya, biasakan diri dengannya. Terimalah saja. Kemudian, tarik nafas dan buka buku itu. Bukan sekadar membacanya, tetapi untuk mendengar. Menjadi yang terpilih tidak pernah dimaksudkan sebagai sesuatu yang mudah. Ia tidak pernah dimaksudkan sebagai sesuatu yang selesa. Ia dimaksudkan untuk membawa satu message Tuhan ke seluruh dunia. Satu message keadilan, satu message moral, maruah manusia. Satu message yang telah kita bawa selama beberapa generasi, selalunya dengan pengorbanan yang tidak tertanggung. Tetapi kita teruskan kerana kita faham. Orang Kristian yang mengambil kitab suci dengan serius selalunya merasakan satu hubungan yang mendalam dan tulen dengan orang Yahudi. Mereka menyembah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Mereka menghormati firman-Nya, seperti mana kita juga. Dan ramai antara mereka percaya dengan penuh keyakinan bahwa berdiri bersama Israel dan bangsa Yahudi pada waktu bahaya adalah lebih daripada sekadar pendirian politik. Ia adalah satu tanggung jawab rohani. Dalam saat-saat seperti ini, ikatan itu menjadi jelas, nyata, dan sangat bermakna. Seperti yang saya katakan, apa yang perlu kita lakukan hanyalah mendengar, memahami, dan mempercayai. Dan kepercayaan itu, kepercayaan yang tenang, teguh, dan tidak tergoyahkan, itulah yang telah menopang bangsa kita selama hampir sepanjang zaman. Bukan kemenangan ke atas mereka yang ingin memusnahkan kita, tetapi kekuatan dalaman yang enggan mati. Apabila Anda mendengar para mangsa yang terselamat daripada Holocaust menceritakan kisah mereka, Anda akan melihat sesuatu yang sangat menarik. Fokus mereka bukan pada kejahatan yang dilakukan terhadap mereka. Fokusnya adalah pada ketabahan mereka sendiri, keengganan mereka untuk membiarkan kejahatan memusnahkan mereka. Mereka memberi tumpuan kepada keluarga mereka, anak-anak, cucu-cucu, dan kini cicit-cicit mereka. Mereka yang 3 generasi kemudian memenuhi rumah mereka dengan kehidupan dan gelak tawa. Mereka berbangga dengan bilangan mereka. Bukan nombor yang dibakar oleh Nazi pada lengan mereka, tetapi nombor yang bersinar di hati mereka dengan setiap cabang baru pada pokok keluarga. Dan mereka berkembang maju di sebuah tanah yang kurang dari 1 abad lalu hanyalah sebuah impian dalam kegelapan. Dan sehingga kini, selepas segala-galanya, masih ada yang menafikan hubungan kita dengan kepercayaan kita, dengan sejarah kita, dan dengan tanah kita. Mereka mendakwa bahawa kita bukanlah keturunan mereka yang berdiri di Sinai, bukan pewaris mereka yang pernah berjalan di tanah ini, bukanlah bangsa yang namanya terukir pada setiap batu di bumi ini. Suara-suara yang sama yang pernah menindas kita kerana kita Yahudi, kini menegaskan bahawa kita sebenarnya bukan Yahudi langsung. Orang yang sama yang memburu kita kerana identiti kita, kini menafikan identiti itu sebaik sahaja kita berdiri dengan megah. Dan dalam satu hal, mereka memang betul. Kita tak boleh salahkan mereka sepenuhnya. Kita bukan Yahudi yang mereka ingat itu. Kita bukan lagi bangsa yang berselerak, tidak berkuasa, dan tidak bernegara seperti yang mereka biasa tindas. Kita adalah bangsa Yahudi seperti ketika kita berkembang di tanah air kita, berakar, yakin, kuat, kreatif, dan bersatu. Kita bukan sahaja telah pulang ke tanah air, kita juga telah kembali kepada diri kita sendiri. Jadi tuduhan yang mereka lemparkan kepada kita tidak lebih daripada bisikan di angin, gema dari dunia yang sudah tidak wujud lagi, bunyi kosong dari hari-hari yang telah berlalu. Kerana kita di sini, kita utuh, dan kita telah pulang ke rumah. Dan minggu ini kita akan meraihkan itu dan menghargai 78 tahun kemerdekaan. 78 tahun kepulangan ajaib ke tanah air purba kita. Satu peristiwa yang tiada tandingan dalam sejarah manusia yang hanya mungkin kerana kita sentiasa dan akan terus percaya. Am Israel Fai. Saya Daniel Simon. Terima kasih. Dan sertai saya lagi di sini dalam Straight Up dari JNS TV Studios di Baitul Maqdis, Israel.